Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair, amma ba'd. Para penonton dan sahabat-sahabat yang dikasihi sekalian, pertamanya marilah sama-sama kita mengaturkan rasa syukur yang tak terhingga kita kepada Allah di atas peluang di mana kita dapat mempelajari tentang sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kita masih lagi bercerita tentang mengenai saat-saat dakwah yang dilalui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam waktu mana Rasulullah membawa dakwah Islam ini. Ini merupakan satu perkara yang perlu kita fahami di kalangan kita, supaya kita bila kita menyampaikan Islam ini, tak ada perasaan kita rasa sedih, tak ada perasaan kita rasa resah dan gelisah dengan ujian-ujian yang kita lalui ini. Kerana kita bila kita belajar tentang sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, kita akan dapati bahawa kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu jaraknya jauh sangat dengan apa yang telah dibawa oleh Rasulullah. Perjalanan yang dilalui oleh Rasulullah itu sangat-sangat mencengkam perasaan dibandingkan dengan kita pada hari ini. Kita rasa kita berat dalam kita menanggung ujian-ujian hidup ini. Tapi kalau sekiranya kita belajar dan kita memahami sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam, rupa-rupanya mereka jauh lebih berat daripada beratnya kita dalam menanggung setiap tanggungan yang kita lalui pada saat ini. Lalu kita akan rasa berbahagia dengan apa yang pernah Allah kurniakan pada kita ini, dan kita akan sentiasa berpandangan positif pada setiap ketika dan setiap masa dalam hidup kita. Hari ini insya-Allah kita belajar tentang wafatnya Khadijah, dan Khadijah radhiyallahu anha telah kembali ke rahmatullah. Bagaimana saat itu dalam sirah yang dikarang dalam kitab Ar-Rahiqul Makhtum ini, yang dikarang oleh Syekh An-Nasabur Al-Mubakkari ini, yang sirah Ar-Rahiqul Makhtum daripada Safiyur Rahman Al-Mubarak Furi ini, yang telah diterjemahkan oleh terbitan Yayasan Dakwah Islamiyah Yadim yang telah mengeluarkan kitab ini. Lalu kita belajar tentang mengenai Khadijah kembali ke rahmatullah. Tuan-tuan boleh dapatkan balik kitab ni lah daripada Yadim, kalau siapa-siapa yang nak dapatkan kitab ni lah. Kemudian Khadijah kembali ke rahmatullah ini setelah mana kematian Abu Talib, kira-kira 2 bulan ataupun 3 hari, berdasar 2 perbezaan pendapat. Khadijah Ummul Mukminin radhiyallahu anha pula meninggal dunia, kematian dia ialah pada bulan Ramadan pada tahun 10 kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maknanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sama dengan Khadijah waktu mana Rasulullah dah jadi nabi ni pada usia 40 tahun sampailah usia 50 tahun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama dengan Khadijah radhiyallahu anha ini. Dalam keadaan yang 10 tahun Rasulullah menjadi nabi, ketika itu usianya 65 tahun. Khadijah pula dah berusia 65 tahun, dan Rasulullah pula berusia seusia 50 tahun. Rasulullah dah 50 tahun, kemudian Khadijah berusia 65 tahun. Jarak di antara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya Khadijah adalah salah satu daripada nikmat Allah yang terbesar yang dikurniakan pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kita kena faham demikianlah, isteri ni jangan anggap dia ni menjadi beban, tetapi kena anggap dia nikmat. Ramai di kalangan kita bila orang tanya pada dia apa yang membebankan kamu? Isteri saya disebut, anak-anak saya tak. Jangan begitu. Kita orang Islam ni kita kena ajar pada diri kita yang memberi dalam hidup kita beban bukannya isteri, beban bukannya daripada anak-anak. Tapi yang ni kita kena rasa nikmat. Setiap kali mana kita nampak isteri, kita nampak yang disebut pasangan hidup kita, anak-anak kita,
kita rasa nikmat. Sebagaimana Allah mengurniakan nikmat pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikurniakan nikmat yang terbesar dalam hidup dia ialah Khadijah binti Khuwailid. Itu sama juga dengan diri kita. Dalam hidup kita ni kita kena letak bila kita ada isteri, maknanya kita diberi nikmat oleh Allah. Allah bagi nikmat yang besar pada diri kita. Rasulullah dia tinggal bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama suku abad, merasai saat-saat mencemaskan. Dalam 25 tahun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berumah tangga dengan Khadijah. Dalam 25 tahun ni dia merasai masa-masa yang mencemaskan, membantu baginda ketika suasana yang getir dan juga sukar. Di saat mana Rasulullah payah dalam membawa Islam, Khadijah lah yang bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membantu Rasulullah menyebarkan risalah Islamiah ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibantu oleh Khadijah, menyertai Rasulullah membayar harga jihad yang pahit serta mengorbankan kepentingan diri dan harta bendanya. Daripada sekaya-kaya perempuan menjadi manusia yang tidak ada harta tetapi mempunyai agama. Bayangkan, ada tak di kalangan kita demikian? Orang perempuan bila dia berumah tangga, ada di kalangan kita ni, dia membayangkan dengan dia berumah tangga, dia akan dapat harta semakin banyak daripada suami dia. Tetapi yang Khadijah, dia tak. Bila dia berumah tangga dengan Rasulullah SAW, daripada kekayaan dia, dia korbankan segala-galanya untuk perjuangan yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Terbalik kan pada diri kita. Kita ni asyik tanya suami kita, bila nak dapat bonus, bila nak dapat duit banyak sikit, bila kita nak biar harta kita jadi banyak. Kita nampak yang demikian dalam hidup kita. Tapi kita tak pernah tanya, apa lagi yang perlu saya sumbangkan untuk perjuangan yang dibawa oleh suami saya. Kita jarang kita tanya demikian. Cubalah kita tanya dalam keluarga kita. Biar keluarga kita ni sentiasa berperanan untuk Islam, bekerja untuk Islam. Dalam hidup kita ni tak pernah kita menghabiskan masa kita, tenaga kita dalam perkara yang benda yang tak ada manfaat. Tetapi semua benda yang kita buat ni dapat manfaat untuk akhirat Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Rasulullah pernah bersabda, sebut begini, dia beriman dengan aku ketika orang ramai mengkufuriku. Rasulullah menggambarkan isteri Rasulullah, Khadijah ini. Khadijah ni satu-satunya wanita saat mana orang lain tak beriman pada Allah, dia mula-mula orang yang beriman pada Allah. Dia mempercayaiku ketika orang ramai mendustakan aku. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gambarkan Khadijah. Khadijah ini seorang perempuan yang orang lain semua membohongi aku, tak percaya dengan kata-kata aku. Dia satu-satunya perempuan yang datang mempercayai dengan apa yang aku bawa dalam hidup ini. Dia berkongsi dengan aku harta bendanya ketika mana orang ramai menghalang aku. Orang ramai tidak mempercayai aku ni sendiri. Dan Allah mengurniakan padaku untuknya dan untuk menghalangku mendapatkan anak daripada selainnya. Allahu Akbar. Rasulullah kata, dalam keadaan dia berkongsi dengan harta benda dia, ketika orang ramai tak memberi pun harta benda untuk kerja Islam. Ini tengok bagaimana hebatnya Allah Subhanahu wa taala jadikan Khadijah dalam hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dalam masa yang sama juga, dianya telah memberikan zuriat pada aku di saat mana isteri yang lain tak memberi zuriat, tak dapat zuriat. Manakala Khadijah, Allah Subhanahu wa taala jadikan dia di kalangan orang-orang yang diberikan kebaikan kepadanya sendiri. Dalam hadis sahih daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Jibril datang pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seraya berkata, "Wahai Rasulullah, ini Khadijah yang telah datang membawa bersamanya bekas yang di dalamnya ada lauk ataupun makanan dan juga minuman." Dia sebut demikian. Apabila dia sampai kepada kamu, sampaikan salam Tuhan kepadanya dan khabarkan berita gembira kepadanya dengan sebuah rumah di syurga daripada permata yang di dalamnya tidak ada hiruk pikuk dan keletihan, yang indah di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar.
nak gambarkan tentang dalam keadaan kita ni bagaimana pada diri kita mentaati perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kita mentaati perintah Allah sampai peringkat Allah kirim salam. Allah sampaikan salam pada Khadijah ini sambil memberikan berita yang indah di mana syurga yang tersedia dan juga daripada permata yang di dalamnya tidak ada hiruk pikuk dan juga keletihan dalam kehidupan ini. Ini nak gambarkan pada kita demikian. Kesedihan ini bertubi-tubi dalam hidup Rasulullah. Dua peristiwa yang menyedihkan ini, itu kewafatan Abu Talib, kematian Abu Talib, bapa saudara Rasulullah. Kemudian lepas pada itu barulah wafatnya Khadijah. Wafat Khadijah ni lagu sedih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam beberapa hari saja ia menggamit perasaan sedih dan pilunya dalam jiwa Rasulullah, seolah-olah setelah itu bertalu-talu musibah yang datang kepada Rasulullah daripada kaumnya. Daripada situlah mula datang orang mula dah ganggu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka semakin berani terhadap dia. Mereka menyakitinya secara terbuka selepas kematian Abu Talib. Lantaran itu bertambahlah duka cita demi duka cita sehingga Rasulullah sudah berputus harapan daripada mereka tersebut. Sampai peringkat bila dakwah ini disampaikan dan disampaikan, akhirnya dalam keadaan demikian dia rasa duka cita sangat. Lalu baginda keluar ke Taif dengan harapan dapat menyampaikan dakwah ataupun mendapatkan bantuan orang Taif yang membantu Rasulullah menghadapi kaumnya. Sayangnya Rasulullah tidak menemui orang yang mahu memberi perlindungan dan membantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun dah wafat dah dua orang ni, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pergi ke Taif. Kemudian nak dapatkan bantuan di Taif. Harapnya orang Taif membantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kerja-kerja dakwah ini. Tapi sayangnya orang Taif menolak Rasulullah. Malah mereka menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan lebih teruk lagi. Mereka bertindak terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih teruk daripada apa yang dilakukan oleh kaumnya tersebut. Sebagaimana semakin dahsyatnya cengkaman penduduk Mekah terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka begitulah yang dirasai oleh para sahabat sehingga memaksa sahabat karibnya Abu Bakar As-Siddiq berhijrah meninggalkan Mekah. Lalu dia keluar hingga sampai ke Barqul Ghimad dengan tujuan hendak pergi ke Habsyah. Tetapi Daghinah telah membawanya kembali kepada di bawah perlindungannya. Ibnu Ishaq berkata, Abu Talib meninggal dunia. Orang-orang Quraisy telah bertindak menyakitkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila Abu Talib meninggal dunia aja, dia terus jahat terus datang menyakiti Rasulullah dengan cara yang mereka tidak sanggup lakukan semasa Abu Talib masih hidup. Waktu mana Abu Talib masih hidup, mereka tak ganggu sedemikian rupa. Tapi bila Abu Talib dah mati, maka di waktu tersebut orang mula ganggu Rasulullah. Sehingga kan pernah Rasulullah disekat oleh orang-orang bodoh di kalangan orang Quraisy, lalu menabur tanah di atas kepala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nak sebutnya gambaran bagaimana dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang bodoh je. Orang bodoh tadi tabur tanah di atas kepala Rasulullah. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke rumahnya dengan tanah masih berada di atas kepalanya. Lalu salah seorang puteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda sallallahu alaihi wasallam, bangun membasuh tanah tersebut sambil menangis. Sedangkan Rasulullah berkata pada dia, "Jangan menangis anak perempuanku. Jangan menangis." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, "Sesungguhnya Allah akan mempertahankan bapa kamu. Allah akan jaga bapa kamu." Celah-celah itu sempat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Orang-orang Quraisy tidak pernah bertindak sesuatu yang aku benci sehinggalah Abu Talib mati." Allahu akbar. Nak sebutnya gambaran bagaimana dakwah yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bawa apa dia? Bawa Islam je. Bila bawa Islam ni begini jadinya. Yang tekanan, bebanan dalam hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pernah tak kita sampai tahap demikian para hadirin sekalian? Dalam kita membawa Islam, ada orang nak tekan kita, ada orang yang nak pulau kita, ada orang yang nak menyakitkan kita kerana kita bawa Islam. Kita bawa apa? Yang menyebabkan dalam hidup kita ni tak ada sebagaimana yang diuji, yang dilalui oleh para sahabat, para nabi,
yang menyebabkan mereka ni bertahan dan bertahan dengan Islam ini sendiri. Disebabkan penderitaan yang bertalu-talu pada tahun itu, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menamakan tahun itu sebagai tahun Amu Huzn, tahun duka cita dalam hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beratnya bebanan Rasulullah membawa Islam ini sampai dia jadi sampai peringkat tahun kesedihan. Gelaran ini menjadi terkenal dalam tinta sejarah yang dirakamkan bagi tahun itu berlakunya yang disebut dengan Amu Huzn, tahun duka cita bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada bulan Syawal tahun itu, tahun 10 kenabian, lepas pada kewafatan Khadijah itu, Rasulullah berkahwin dengan Saudah bin Zam'ah. Tahun itu, lepas pada Khadijah wafat dalam bulan Rejab, kemudian selang bulan Rejab, Sya'ban, Ramadan dan juga Syawal. Itu cara demikian. Dalam bulan Syawal, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkahwin dengan Saudah bin Zam'ah. Dia adalah di antara wanita terawal memeluk Islam dan pergi ke Hamsyah pada penghijrahan yang kedua. Yang disebut dengan Saudah ini, Ummahatul Mukminin, ibu kita lah. Lepas pada Khadijah je terus, selama 4 bulan je Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berumah tangga dengan Saudah bin Zam'ah. Suaminya sebelum itu ialah Sakran bin Amru yang juga turut memeluk Islam dan berhijrah ke Hamsyah. Suaminya meninggal dunia di Hamsyah atau selepas pulang ke Mekah. Setelah mana selesai iddahnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melamar dan mengahwininya. Dialah wanita yang pertama dikahwini oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selepas kewafatan Khadijah. Selepas berapa tahun dia memberikan gilirannya kepada Aisyah radhiyallahu anha. Saudah ni dia rasa dia tua sangat. Dia kata, saya ni nak suruh ada suami je. Suami saya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi Saudah ini dia hanya sebut malam-malam dia dihadiahkan kepada yang disebut dengan Aisyah radhiyallahu anha. Di sinilah orang-orang sabar akan tercengang. Bagaimana kehebatan Islam. Orang-orang yang cerdik akan tertanya-tanya sesama mereka apakah sebab dan faktor membuatkan orang-orang Islam begitu kental sekali menghadapi penderitaan yang memuncak ini. Kita pun pelik kan, macam mana boleh bertahan dengan ujian yang seberat itu. Bagaimana mereka dapat bersabar menghadapi penindasan-penindasan yang menyebabkan gemetar tubuh kita dan menggoncangkan perasaan bila mendengarnya. Kita pun dengar ni, memandangkan bahawa ini adalah antara beberapa perkara yang bermain dalam benak fikiran, maka kami akan tunjukkan sebahagian faktor dan punca tersebut sepintas lalu je. Kita nak sebut faktor kesabaran dan juga kecekalan ini. Yang pertama, yang menyebabkan kita ni jadi kuat dalam jiwa kita ni, bila kita beriman pada Allah. Beriman pada Allah ni, kita akan sentiasa positif dalam setiap keadaan. Ini Allah jadikan demikian. Faktor utama yang membuatkan kecekalan mereka ialah keimanan pada Allah Ta'ala semata-mata dan mengenali Allah dengan sebenar-benarnya. Kenal Allah dengan sebenar-benarnya. Iman yang teguh apabila sungguh di hati boleh seimbang dengan bukit. Boleh seimbang dengan bukit. Orang yang memiliki iman yang kuat dan jitu dan keyakinan yang teguh ini melihat kepenatan dunia walau banyak mana sekalipun, berapa besar dan bertalu-talu datangnya, namun di samping keimanannya ia melihat perkara-perkara itu tak ubah, bagaikan kiambang yang dibawa arus air yang mengalir deras datang untuk memecahkan tembok. Yang mengalir deras datang untuk memecahkan tembok yang teguh dan kubu yang kuat. Oleh itu dia tidak mempedulikan sedikit pun kesusahan-kesusahan yang dialami apabila berhadapan dengan kemanisan iman yang dirasai ini sendiri. Fa'amma zabadu fayazhabu jufa'a wa amma man yanfa'un nasa fayamkusu fil ardi kadzalika yadribu Allahul amsal. Adapun buih itu akan hilang lenyap dan ia hanyut dan terbuang, manakala benda-benda yang berfaedah kepada manusia maka ia akan tetap tinggal di bumi. Demikianlah Allah menerangkan perumpamaan dan perbandingan pada manusia.
Ini Allah Subhanahu Wa Taala sebut, fa amma zabadu fayazhabu jufaa wa amma man yanfa'un nas fayamkusu fil ard kadzalika yadribullahu al-amsal. Adapun benda-benda yang tak ada manfaat, fayazhabu jufaa, dia akan terbuang jauh dan dia akan jadi tak ada apa-apa. Allah tak jadikan berkekalan pada seorang. Wa amma man yanfa'un nas, wa amma ma yanfa'un nas, dan apa pun yang bawa manfaat pada manusia, fayamkusu fil ard, dia akan kekal di atas muka bumi ini. Kadzalika yadribullahu al-amsal, demikianlah Allah jadikan perumpamaan yang baik dipanggil. Allah bertolak daripada faktor yang utama ini, maka berantinglah selepasnya faktor-faktor yang lain pula. Maknanya kalau kita tanya, benda apa yang boleh menjadikan kita jadi kental, Ustaz? Dalam kita berhadapan dengan ujian ini, yang pertama beriman pada Allah. Beriman pada Allah. Bila kita boleh beriman pada Allah Subhanahu Wa Taala dalam hidup kita ini, insya-Allah keimanan kita ini menyebabkan jiwa kita ni jadi kuat. Itu jadi demikian. Yang kedua, kepimpinan yang diterima sepenuh jiwa dan juga raga. Ini insya-Allah kita akan sambung dalam membicarakan tentang yang kedua ni pada perbincangan yang akan datang nanti. Mudah-mudahan Allah jadikan kekuatan pada diri kita lah. Ada beberapa faktor-faktor yang menjadikan kekuatan dalam hidup kita. Kita akan sebut beberapa perkara nanti insya-Allah dalam perbincangan tajuk yang jelas ini. InsyaAllah kita akan sebut hurai satu persatu insyaAllah. Terima kasih di atas kesempatan yang baik ini. Mudah-mudahan Allah jadikan pertemuan kita ini pertemuan yang diberkati dan dirahmati di sisi Allah. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih di atas tajaan yang menaja, para penaja yang menaja tajaan siri-siri kuliah ini. Mudah-mudahan insya-Allah kita akan cerita dalam peringkat ketiga dakwah Islam keluar daripada kota Mekah pada perbincangan yang akan datang nanti. InsyaAllah kita berhenti setakat ini. Mudah-mudahan Allah panjangkan lagi umur kita dan Allah berkatkan kekuatan di kalangan kita insyaAllah. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasul amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin.